Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. InsyaAllah pada hari ini, petang ini kita sambung sikit lagi muzakarah kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah dan telah kita masuk pada fasa seterusnya. Faslun wa idza kana al-ma'u kullataini fala yanjusu bi wuqu'in najasati fihi illa in taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu walau taghayyura yasira fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahur aw bimiskin aw qudurati turabin fala wal jari karrakibi wal kullatani 500 ritl bil baghdadi taqriban فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب. Allah. Itu yang bahasa Arab. Kita baca bahasa Melayu supaya kawan-kawan kita yang ikut dalam bahasa Melayu boleh juga follow lah. Mana bahasa Melayu dia? Faslun fil ma'il kathir. Satu fasal yang baru, apabila sukatan air telah mencapai 2 kolah, maka ia tidak akan bernajis dengan jatuhnya najis ke dalamnya melainkan jika berubah rasa, warna atau bau, walaupun sekadar perubahan yang sedikit. Jika hilang perubahan tersebut dengan sendirinya atau dengan sebab air ditambah air dengan sukatan yang banyak, maka sucilah hukumnya. Tidak suci jika perubahan berlaku dengan sebab dimasukkan kasturi atau debu tanah. Air yang mengalir hukumnya adalah seperti air yang tidak mengalir pada semua hukum-hukum yang berkaitan dengan air. 2 kolah adalah sukatan anggaran 500 liter Baghdad. Dalam bahasa moden 217 liter. Ukuran 2 kolah dari segi hasta bagi bekas 4 segi adalah 1 hasta dan 1/4 hasta dari sudut panjang, lebar dan kedalaman. Manakala bagi bekas bulat seperti perigi adalah dengan ukuran 2 hasta dalam dan 1 hasta lebar. Haram hukumnya bersuci dengan menggunakan air yang disedekahkan bagi tujuan minuman. Itu bahasa Melayu. Okey, kita baca sampai asar insya-Allah dalam setengah jam. Tengok sempat tak habis. Ya Allah. Faslun, satu fasa yang baru membincangkan tentang air yang banyak. Disebut wa idza kana al-ma'u kullataini. Bila mana air itu 2 kullah, fala yanjus bi wuqu'in najasati fihi, maka air itu tidak akan jadi najis dengan semata-mata masuk najis ke dalamnya. Berbeza yang kita bincang semalam tentang air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kullah. Kalau masuk najis ke dalamnya, semata-mata masuknya je najis ke dalamnya, terus jadi najis air itu, walaupun tidak berubah rasa, bau ataupun warna. Cuma kita sebut juga ada pendapat Imam Malik, mazhab Imam Malik yang mengatakan air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kullah, kalau masuk najis selagi mana tidak mengubah salah satu ciri-ciri air daripada warna, bau dan rasa, ketika itu air itu kekal bersih. Dan untuk kita beramal dengan pendapat itu tidak ada masalah. Lebih-lebih lagi kalau kita berada pada situasi yang darurat ataupun susah, mana air tak ada kat tempat kita. Kita ambillah pendapat Imam Malik, bertaklid dengan pendapat tersebut. Pendapat itu disebut oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab beliau Hasyiatu Al-Bajuri. Jadi air yang banyak tidak akan jadi najis dengan semata-mata masuk najis, malah dengan syarat kalau berubah rasa, bau dan warna ataupun warna. Dalam hasyiah ni dia sebut dalam hamish
dalil kepada air tidak menjadi najis dengan semata-mata masuk najis, air yang banyak. Idza balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil khabath ay yadfa'un najasah. Bila mana air itu sampai 2 kullah, kata Nabi SAW, maka air itu tidak memikul najis. Ditafsirkan tidak memikul najis makna ada kemampuan untuk menolak najis. Mana masuk najis, tapi dia ada kemampuan untuk menolak najis yang menyebabkan dia tidak jadi najis. Air itu tidak jadi najis. Jadi lam yahmil khabath, sebagaimana kita sebut fulanun la yahmil al-zulm. Fulanun Zaidun contoh. La yahmilu al-zulma, maksud dia yadfa'uhu an nafsih, menolak kezaliman dari diri dia, dengan makna Zaid tidak bersifat dengan sifat zalim. Begitu juga kalau kita sebut lam yahmil khabath, air tidak memikul najis, dengan makna dia menolak najis daripada diri dia dan dia kekal bersih. Itu dalam bahasa Arab lah. Okay, kalau kita syak air itu banyak ke sikit, maka kita sebut kekal air itu bersih. Contoh masuk najis dalam satu air, kita syak air ni bersih ke banyak. Kalau air itu banyak, maka kalau masuk najis tidak menajiskan air kecuali kalau berubah. Tapi kalau air itu sedikit, dengan semata-mata masuk najis akan menajiskan air. Tapi kita syak air itu bersih ataupun air itu 2 kullah ataupun kurang daripada 2 kullah. Kita bersyak pada air itu banyak ataupun sedikit, 2 kullah ataupun kurang daripada 2 kullah, maka kita sebut air itu kekal bersih. Air itu kekal bersih. Sebab apa? Sebab kita yakin air itu bersih. Kita syak pada perkara yang menajiskan. Jadi yang menang kekal keyakinan bersihnya air yang ada pada hati kita. Dalam masa yang sama, tidak semestinya bila ada najis dia menajiskan. La yazam min husulin najasah at-tanjis. Tidak lazim bila masuknya najis dalam satu-satu benda, satu-satu air contohnya, maka dia akan menajiskan. Tidak semestinya. Contoh ni lah, air yang banyak kalau masuk najis tidak menajiskan sekalipun masuk najis. Jadi kalau kita syak air itu banyak ke sikit, kalau masuk najis, kekal air itu bersih. Sebab apa? Pertama, kita yakin air itu bersih dan kita syak kepada perkara yang menajiskan dia. Yang kedua, najis tu sekalipun masuk tidak semestinya najis menajiskan. Sebab ada juga najis yang tidak menajiskan. Okey. Sama ada syak tu datang pada permulaan ataupun pada pertengahan. Contoh, daripada awal lagi kita tengok qollah ni, cukup 2 qollah ataupun kurang daripada 2 qollah. Masuk najis, air itu bersih. Ataupun air itu memang kurang 2 qollah. Contoh air banyak ni. Sikit je lah air ni tak. Air banyak ni kita pun masukkan air lain. Kumpul. Tambah air-air yang lain. Air bersih yang lain, air mustakmal yang lain dan sebagainya. Sampai satu berkat kita pun syak. Air ni sampai ke belum 2 qollah? Dengan mana kalau sampai 2 qollah, air itu bersih. Kalau belum sampai 2 qollah, air itu najis. Tak. Ketika itu disebut dalam kitab ni kekal bersih juga. Okey. Allah. Tu dia. Ni baru beli ni. Abang saya beli. Tak tahulah jelas ke tak pakai ni. Okey kot. Jadi itu. Jadi disebut patah balik ke atas. Wa idza kana al-ma'u kullataini, kalau air itu 2 kullah. Dalam bahasa kita 217 liter. Fala yanjus bi wuqu'in najasati fihi, maka air itu tidak menjadi najis dengan semata-mata masuk najis ke dalamnya. Illa, kecuali. Kecuali in taghayyara ta'muh, kalau berubah rasa. Jadi air yang banyak tu masuk najis, yang menyebabkan rasa air tu berubah. Tak. Ketika itu air itu menjadi najis walaupun perubahan tu sedikit. Au launuh, ataupun yang berubah itu ialah warna dia. Warna jadi warna air kencing, warna najis. Walaupun perubahan tu sedikit, maka jadi najis air itu. Ataupun bau dia. Walaupun bau tu bau najis itu sedikit sahaja, dah menjadikan air itu najis. Walau taghayyura yasira, walaupun perubahan yang berlaku pada air itu sama ada pada sudut bau sahaja, atau rasa sahaja, atau warna sahaja. Dia bukan mesti tiga-tiga, salah satu. Ketika itu walaupun perubahan sedikit, air yang 2 kullah itu telah menjadi najis. Okey.
Sebab apa? Walaupun perubahan sedikit, air itu telah menjadi najis. Li fuhshin najasah. Sebab najasah ni orang panggil fuhsh. Fuhsh ni buruk lah, hina. Jelek, jijik. Sebabkan jijik najis itu, maka walaupun berubah sedikit terus menjadi najis. Oleh sebab itulah, oleh sebab jeleknya najis itu, maka kalau berlaku masuknya air, yang air itu sama warna, masuknya air najis, yang air najis itu sama warna dengan air qalah, maka ketika itu kita takdirkan dengan sifat yang paling berat. Contoh ni bab takdir. Takdir ni sebagai ulama sebut tak wajib. Itu asalnya yang muktamad. Contoh ni. Tak, ini air kencing ni. Contohlah. Cuma air kencing yang dah dibiar lama. Dibiar lama sebulan, 3 bulan, 4 bulan. Jadi air kencing ni asal dia ada bau, ada rasa, ada warna. Air sekali tidak ada 3 sifat tu. Tidak ada. Hilang semua benda 3 sifat tu. Jadi air kencing ni tak. Sama sebiji rasa dia, warna dia, bau dia macam air yang ada dalam qalah kita. Tapi najis tak ni? Najis sebab air kencing. Cuma dah hilang 3 sifat tu. Anak kita pergi ambil gelas ni, yang ada air segelas ni lah. Dia pergi tuang dalam qalah kita. Dia pergi tuang dalam qalah. Air qalah berubah tak? Bau, rasa, warna tak berubah. Confirm tak berubah. Sebab apa? Ini air kencing, cuma sama sifat macam air yang dalam qalah. Jadi tidak mengubah apa-apa. Warna, bau ataupun rasa air qalah tu. Tapi kita takdirkan. Takdir tu sunat tak wajib. Apa yang kita takdirkan? Kalau, saya sebut kalau. Bukan mesti buat betul. Kita sebut kalau. Kalaulah aku letak satu cawan dakwat, warna hitam ke warna apa. Tak. Kalau aku letak satu cawan dakwat ke dalam qalah ni, berubah tak qalah ni? Warna dia jadi hitam. Kalau berubah, maka air itu jadi najis. Okay, kalau tak berubah, kita pindah nombor 2. Kalau aku letak satu cawan minyak kasturi ke dalam qalah ni, air qalah ni berubah jadi bau kasturi ke tak? Walaupun perubahan yang sedikit. Kalau berubah jadi najis, kalau tidak berubah, kita pindah yang ketiga. Kita ambil bahagian rasa. Kalau aku letak satu cawan cuka, itu bahagian rasa. Satu cawan cuka, adakah kalau aku masukkan satu cawan cuka dalam qalah tu berubah jadi rasa cuka? Kalau berubah jadi rasa cuka, maka najis. Kalau tidak, najis. Okey. Saya sebut tadi kalau. Kalau kita masukkan, dengan mana kita tak wajib masukkan betul. Tak, adik anak kita dah masukkan najis, satu cawan air kencing dalam qalah tu, adakah kita mesti beli dakwat ataupun beli pada sudut bau kita ambil bau kasturi, sudut rasa kita ambil rasa apa tu khal, cuka? Tak wajib beli. Lepas tu nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana kita takdirkan ataupun kita tanya pakai air. Contoh ada orang pakai air duduk sebelah rumah kita, jiran kita panggil dia. Bang nak tanya sikit masalah air. Kalau saya letak segelas ni. Tak, kadar air kencing yang masuk, kadar tu kita takdirkan. Kalau saya letak segelas kita panggil tadi, dakwat. Berubah tak air? Kita tanya dia sebut berubah. Kalau berubah jadi najis. Bukan masuk kita beli dakwat kita tuang betul. Tak, lagu tu bazir dakwat, bazir air. Kalau betul-betul berubah. Tak, kita tanya orang sahaja pakai. Kalau dia sebut tak berubah, kalau letak dakwat, kita tanya pula kalau aku letak segelas banyak ni lah warna misk, bau kasturi. Aku letak minyak kasturi satu ni. Tak berubah tak bau? Tak berubah. Tak berubah, kita pindah nombor 3. Kalau tak berubah juga, kalau 3 tidak berubah, maka bersih air tu. Kalau salah satu daripada air tu, salah satu daripada 3 takdir tu berubah, maka jadi najis air tu. Cuma takdir itu sendiri ulama khilaf. Ada yang sebut sunat, tak wajib. Bila sunat, maka air yang ada dalam qalah tu bersih ke tidak? Kalau kita tak nak buat lah. Kalau kata sunat, aku malah buat. Kita sebut air yang dalam qalah tu walaupun dah masuk segelas najis, yang najis tu sama sifat dengan air dalam qalah itu pada sudut warna, rasa dan bau, kekal air dalam qalah tu bersih. Sebab apa? Sebab kita yakin air qalah tu bersih, kita syak pada perkara yang menajiskan dia. Maka bila datang bertembung dua perkara yang bila datang bertemu dua perkara, satu yakin bersih, satu syak
najis, syak pada perkara yang menajiskan, maka yang menang kekal yang yakin, maka kekal air itu bersih. Itu kita panggil taghayyur at-taqdiri. Kamu sikit lagi. Okey. Jadi kita sebut tadi air yang dua kullah tidak menjadi najis kalau masuk najis ke dalamnya. Tapi kalau semata-mata masuk najis ke dalamnya, kecuali kalau berubah warna atau bau atau rasa, walaupun perubahan yang sedikit. Terkeluar daripada perkataan kita wuqu'in najasah, masuk najis dan mengubah. Tak. Terkeluar daripadanya kalau tidak masuk najis, tapi mengubah warna, bau ataupun rasa. Contoh apa? Contoh pantai ataupun sungai. Sebelah sungai itu ada bangkai lembu ke bangkai kambing ke, ikutlah. Walaupun bangkai babi anjing sekalipun. Disebabkan bangkai itu di sebelah sungai ataupun sebelah kolah, maka setiap hari angin akan tolak bau yang ada pada bangkai itu pergi kepada kolah. Lama kelamaan kolah tu pun bau bangkai anjing ataupun babi ataupun lembu, ikutlah. Dan ketika itu kita sebut air kolah tu walaupun bau tahi, bau najis, kekal bersih. Sebab apa? Bangkai itu bukan masuk dalam kolah. Kita nak sebut najis air kalau bangkai masuk dalam kolah dan mengubah warna, bau ataupun rasa. Tapi kalau tidak masuk dalam kolah, semata-mata duduk kat tepi, tapi menyebabkan perubahan pada air disebabkan apa tu? Sistem apa tu peranginan. Betul tak? Apa tu? Angin tolak bau najis tu. Tiap hari masuk ke dalam kolah tu, maka kolah tu bau najis. Ketika itu kekal bersih walaupun bau najis. Sikit lagi dah kita baca. Apa punya 47. Fa in zala bi nafsihi aw bima'in tahur aw bimiskin aw qudurati turabin fala wal jari karakidi. Okey. Kalau berubah, kalau hilang, kan kalau berubah, kalau hilang perubahan yang ada, yang berlaku dalam air yang banyak tu, sama ada perubahan yang berlaku tu secara hissi ataupun takdiri, berubah kembali kepada air biasa, binafsihi, dengan diri dia sendiri, maka air itu kembali bersih. Jadi air, saya ada air 2 kullah. Tak, ada air 2 kullah ataupun 3 kullah. Masuk najis, akhir sekali berubah. Apa tu? Berubah warna ataupun bau ataupun rasa ataupun tiga-tiga sekali berubah. Maka kita sebut apa tadi? Kolah itu menjadi najis. Air dalam kolah itu menjadi najis. Okey. Kalau bau ataupun rasa ataupun warna ataupun tiga-tiga sekali tu yang ada dalam kolah tu, tak bau najis apa semua tu, kembali hilang. Kembali hilang dengan diri dia sendiri. Maksud dengan diri dia sendiri itu contohnya ialah dengan lamanya masa. Jadi masuk bangkai anjing, bangkai lembu dalam kolah. Tak. Jadi kolah tu bau bangkai, bau bangkai lembu. Kita biarkan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tak. Akhir bulan keempat tu kita pergi, kembali bersih balik air tu. Hilang dah bau bangkai kucing, bangkai lembu. Hilang bau bangkai, hilang rasa bangkai, hilang warna bangkai. Ketika itu air itu kembali bersih. Mana tahir, mutahhir, bersih dan boleh membersihkan mutlak. Boleh buat wuduk, boleh basuh najis dan sebagainya. Ataupun dikatakan juga sebagai bersih dengan diri dia sendiri dengan cara hububur rih, dengan cara apa tu, tiupan angin. Jadi dalam kolah tu ada bangkai, tak menyebabkan bau busuk lah, jadi najis. Kita biar lama, maka angin, dalam proses angin yang berputar, yang berpusing, yang lalu dekat kolah kita tu, akhir sekali dalam 2-3 minggu angin tu berputar di situ, bermain di situ, akhir sekali menyebabkan kolah itu menjadi kembali seperti air biasa. Bau najis hilang, warna najis hilang, rasa najis hilang, semua hilang. Ketika itu air itu kembali bersih. Itu satu. Au bima'in, ataupun kembali berubah seperti asal air najis itu dengan cara kita tambah air yang lain ataupun kurangkan air. Contohlah,
Air ni 2 kullah contoh. Air ni 2 kullah. Masuk najis. Berubah warna dia. Jadi bau najis. Tak? Okey. Jadi ketika itu saya tambah air yang lain. Tambah air yang lain. Air yang saya tambah tu sama ada air bersih ataupun air musta'mal ataupun air najis ataupun air mutanajis. Saya tambah dalam ni. Tambah. Daripada 2 kullah jadilah 4 kullah. Daripada 2 kullah jadilah 4 kullah. Bila jadi 4 kullah, bau, rasa dan warna najis yang ada pada kolah ini hilang. Ketika itu kita hukumkan air 4 kolah ini kembali bersih. Itu cara tambah air. Ada cara lain kita kurangkan air. Tu dia. Contoh apa ni? Ini 3 kolah. Air ni 3 kolah. Masuk najis jadi najis lah. Berubah warna, bau, rasa semua tu. Tak, saya tebuk bawah ni. Saya tebuk bawah ni. Keluar air. Keluar separuh air. Ataupun keluar 1 kolah air. Yang penting baki 2 kolah. Bila keluar 1 kolah air, yang baki tu ialah 2 kolah. Tak. Dan 2 kolah tu tidak berubah pada sudut rasa, bau dan warna, kembali kepada air asal. Ketika itu air ni kembali bersih. Tu. Ataupun penambahan air itu datang daripada apa? Datang daripada nak air pula dah. Minum. Duduk, minum duduk. Ataupun penambahan air itu berasal daripada bawah bumi lah. Bawah bumi. Contoh sungai lah. Sungai. Air tu 2 kullah. Masuk najis lah. Tapi mata air dekat bawah tu keluar. Jadi air sekali menyebabkan air tu jadi 4 kullah, 5 kullah. Dan air sekali menyebabkan air tu kembali kepada sifat air biasa. Tidak ada dah bau, rasa, warna najis tu dah hilang. Ketika itu air tu kembali bersih. Sebab apa bersih? Tahur. Lintifai allati tanajus. Sebab ilah kepada najisnya itu dah hilang. Dia sebut air akan menjadi najis kalau air banyak ni. Tak. Menjadi najis dengan cara apa? Dengan cara berubah. Jadi perubahan najis tu dah hilang. Warna dah hilang, bau dah hilang, rasa dah hilang. Kembali bersih. Tu. Okey. Macam mana pula kalau dia kembali bau najis? Tu. Air tu 2 kullah. Tak. Tambah air jadi 4 kullah. Kembali bersih. Mana hilang bau, rasa dan warna najis. Tak. Tinggal 2 minggu, tiba-tiba bau najis balik. Air yang 4 kullah tu. Tak. Air 2 kullah tambah 2 kullah jadi 4. Bila kita tambah 4, hilang bau, rasa dan warna. Tinggal 2 minggu, kembali balik bau najis atau warna najis atau rasa najis. Ketika itu air itu kekal bersih. Tak jadi najis lah. Au zala bimiskin au qudurati turabin fala. Ataupun sikit lagi tak kita berhenti. Ataupun air yang najis itu, air yang 2 kullah tu yang dah jadi najis tu, hilang sifat najis daripada air itu disebabkan kita masuk kasturi. Jadi air 2 kullah, air 3 kullah najis. Ada bau, contoh bau apa? Hancing. Bau hancing. Jadi najis lah. Jadi bila bau hancing, kita pun duk mikir-mikir, ada cara nak bagi syamil bau ni. Daripada hancing bau syamil balik. Kita pun ambil apa? Minyak wangi. Minyak atar. Kita ambil minyak wangi, boleh segelas ni. Dah minyak wangi mahal, original. Masuk ke dalam tu. Bila masuk ke dalam kolah tu, hilang bau najis. Lepas tu bau apa sekarang? Bau minyak wangi pula dah. Ataupun kita sebut tak bau minyak wangi lah. Bau, yang penting hilang najis. Bau najis tu hilang. Bau najis tu hilang. Walaupun tidak ada bau minyak wangi. Tak. Hilang bau najis dalam masa yang sama tidak ada bau minyak wangi. Sebab kalau bau minyak wangi dia akan jadi air mutaghayyir pula. Tak boleh juga buat wudu. Sedangkan kita nak fardukan, nak takdirkan, apa yang berlaku ialah air itu najis. Tak. Kita masukkan minyak wangi. Minyak wangi itu menghilangkan bau najis tu. Tak. Ketika itu adakah air itu jadi bersih? Kekal najis. Sebab apa? Sebab minyak wangi disebut oleh ulama kita hanyalah satu perkara yang datang menutup bau
najis. Warna najis ataupun rasa najis. Dia menutup. Dia bukan menghilangkan. Kita nak menghilangkan barulah air kembali bersih. Dia bukan menghilangkan, dia hanya menutup. Tu. Bila menutup, tidak boleh menjadikan air itu kembali bersih. Ataupun kita masukkan apa tu? Turab. Turab. Contoh air 2 kullah tu warna dia warna najis. Warna kuning-kuning lah. Sebab air kencing. Contoh. Jadi bila lagu tu kita memasukkan debu. Bila masukkan debu, maka warna kekuning-kuningan itu ataupun warna najis lah hilang. Disebabkan kita masuknya debu. Ketika itu air itu kekal najis. Sebab apa? Debu, warna debu datang bukan menghilangkan bau najis, rasa ataupun warna itu, malah debu itu hanya datang dan menutup warna, bau ataupun rasa najis. Bila menutup maka kekal air itu najis. Bab ni banyaklah perbahasan dia. Yang penting ummahatu al-masaili. Okey. Selesai kat situ tak? Berhenti. Okey, jadi insya-Allah lah ni tak habis pasal ni. Nanti kita sambung lagi lah. Wal ma'ul jari karakidi. Wal ma'ul jari karakidi. Kena sambung ni. Sikit lagi ni. Baca terus. Wal ma'u al jari karakidi. Buat. Wal ma'u al jari karakidi. Disebut dalam kitab ni, dan air yang mengalir itu seperti air yang tenang, air yang bertakung. Hukum dia sama pada semua sudut. Pada semua sudut air yang mengalir tak sama seperti air yang apa tadi? Jangan. Ambil kat situ. Kita makan pun. Air yang mengalir hukum dia seperti air yang bertakung. Fi jami'i ahkami sabiqah, pada hukum hakam yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Tu. Apa air yang mengalir? Wa huwa man dafa'a fi sababin aw mustawin fil ard. Air yang mengalir lah air yang mengalir, air yang bergerak lah. Fi sabab. Fi sabab ini pada bukit, gunung mengalir. Itu orang panggil air mengalir. Allahumma Fatimah main kat sana, Dek. Main kat sana. Okey, letak. Okey, dah. Okey. Apa tadi? Ataupun air itu mengalir pada tanah yang rata. Yang penting dia mengalir lah. Itu air mengalir. Sama ada air itu daripada atas ke bawah ataupun daripada hujung kanan ke hujung kiri, tanah tu rata. Itu kita panggil air mengalir. Kalau air bertakung duduk satu tempat je lah. Jadi hukum air mengalir yang telah kita bincangkan tadi, hukum dia pada semua hukum yang telah kita sebut sama macam air yang bertakung. Air yang bertakung yang kita bincang tadi, air yang bertakung. Hukum air mengalir juga sama macam air bertakung. Dengan makna kalau air yang bertakung itu, kalau air mengalir itu, kalau air yang mengalir itu dua kullah, maka tidak akan jadi najis kecuali dengan adanya perubahan. Kalau air yang mengalir itu kurang daripada 2 kullah, kalau air yang mengalir itu kurang daripada 2 kullah, maka dah akan jadi najis semata-mata kena najis yang tidak dimaaf. Itu dalam mazhab kita lah. Jangan dia osok. Duduk elok. Cuma dalam perbahasan air yang mengalir ni, dia lain sikit lah. Lain sikit pada sudut kiraan 2 kullah dia tu. Apa lain dia? Macam ni nak cerita. Tu. Kalau air yang bertakung, tak? Contoh kita letak dalam kolah. Kita kira lah kalau cukup 217 liter, air tu 2 kullah. Kalau kurang daripada tu, air tu kurang daripada 2 kullah. Tapi kalau air tu jenis mengalir, tak, kita nak kira 2 kullah ataupun kurang daripada 2 kullah bukan berdasarkan kesemua air. Contoh air tu panjang dia tu, aliran air tu panjang dia 1 liter. 1 liter. 1000 kilometer. 1000 kilometer.
Daripada hujung sana kepada hujung sana, air tu mengalir. Nak kira 2 kullah, tidak 2 kullah, bukan kita ambil semua air tu kita kumpul satu tempat, tak. Dia berbeza. Lepas tu cara macam mana nak kira 2 kullah atau tidak 2 kullah bagi air yang mengalir? Cara dia lah, kita ambil sekadar satu lonjakan ombak. Satu lonjakan ombak. Contoh di laut lah. Ombak daripada sini melompat ke sini. Daripada sini melompat ke sini. Tu. Daripada lonjakan ombak tu, kita ukur daripada awal lonjakan sampai akhir lonjakan, kita turun ke bawah. Turun ke dasar. Okey, kita kira cukup tak 217 liter tu bahasa mudah. Kalau cukup 2 kullah, kalau tidak kurang daripada 2 kullah. Jadi air yang mengalir bukan dikira keseluruhan air yang mengalir kita kumpul satu tempat, maka dia jadi 1000 kullah, 5000 kullah, tak. Malah kiraan dia nak tahu kullah ataupun tidak 2 kullah ataupun tidak 2 kullah, semata-mata satu apa tu? Satu loncatan. Satu satu loncatan lah. Ketika ombak berlaku. Ombak berlaku melompat sekadar ini. Daripada awal loncatan sampai akhir loncatan kita turun ke bawah, kita kira. Kalau cukup 217 liter, maka 2 kullah, atau kalau kurang maka tidak cukup. Maka dia tu air yang kurang 2 kullah. Tu. Sebab tu dalam bab air yang mengalir ni, berdasarkan apa yang telah kita sebut, disebut oleh satu ulama, satu al-lughz. Lughz ni wabihi yulghas fayuqal. Lughz ni apa? Satu benda yang kelakar lah dalam fiqh ulama kita ni. Benda tu kelakar dan menguji minda lagu tu. Apa dia? Lana ma'un balagha alafa minal qilal wa huwa najisun ma'a annahu laysa bimutaghayyirin. Okay, kita ada satu air yang 1000 kullah. Air tu 1000 kullah. Tak. Air tu tidak berubah. Tapi dia najis. Tu. Berdasarkan kaedah yang telah kita sebut, kita akan faham. Apa dia? Kita ada air sungai. Tak. Sepanjang contoh 10 km. Air sungai sepanjang 10 km. Cuma air sungai tu, dia punya lebar tu kecil . Lebar dia besar ni ataupun besar ni. Ikutlah kecil lah maknanya. Dengan makna kalau kita takdirkan itu ombak, dia akan lompat sekadar ini, daripada sini dia lompat ke sini. Tak. Kalau kita ukur daripada awal loncatan sampai akhir loncatan ke bawah, tak cukup 2 kullah. Okey. Selesai situ. Contoh kat tengah-tengah kita punya sungai yang 10 km itu, mana pada kilometer yang kelima, pada kilometer yang kelima ada najis. Ada najis. Jadi air daripada belah sana akan mengalir ke belah sana. Kena najis tu. Tak. Bila air mengalir kena najis, maka air yang sebelah sini ni akan jadi najis. Semata-mata kena najis terus jadi najis, semata-mata kena najis terus jadi najis, semata-mata kena najis terus jadi najis. Air yang sebelah sini ni, yang sebelum kena najis tu, bahagian atas ni bersih lah, tapi selepas kena najis tu akan jadi najis, walaupun 5 km yang berbaki ni, tak, kalau kita kumpul sampai 1000 kullah, kekal dia najis. Sebab apa? Sebab air yang mengalir kita hukumkan pada satu jeriyah, satu loncatan ombak tu, dan ke bawah, dan kita sebut tadi air tu sikit. Maka bila air sedikit, semata-mata kena najis, terus jadi najis. Daripada kilometer 5.001 sampai ke kilometer ke-10, daripada sungai tu semua sekali najis. Lepas tu bila akan jadi bersih balik? Bila dia terkumpul pada satu tempat. Dia terkumpul pada satu tempat kolam yang besar contohnya. Akhir pada kilometer ke-10 tu ada kolam yang sangat besar, terkumpul air kat situ. Ketika itu, air tu kembali bersih bila tidak ada perubahan pada sudut warna, rasa dan bau. Jadi kita sambung sikit lagi lepas ni lah. Saya nak pergi, ada urusan sikit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.